Institusi keluarga merupakan asas masyarakat yang menyumbang ke arah pembangunan negara Brunei Darussalam. Teknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat. Menurut Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, ini jelas dilihat semasa pandemik COVID-19 yang telah menunjukkan kepentingan teknologi digital untuk pekerjaan, pendidikan dan berkomunikasi. Yang berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kais Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin berucap dalam perutusan khas sempena Hari Keluarga Antarabangsa yang berhormat menggariskan di negara Brunei Darussalam dasar dan inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi memanfaatkan teknologi baharu ke dalam kehidupan seharian telah membantu memudah cara penjagaan keluarga seharian antaranya dalam penjagaan kesihatan keluarga dan memastikan kelangsungan pendidikan anak semasa di rumah. Selain membawa manfaat kepada kesejahteraan keluarga, teknologi baharu juga boleh mendatangkan kesan terhadap institusi keluarga. Oleh itu, menurut Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, bagi memastikan institusi keluarga tetap kukuh dan bertahan dalam mengatasi sebarang cabaran semasa, semua masyarakat perlu mempertingkatkan usaha bagi menjana masyarakat yang bersatu padu, berdaya tahan serta terhindar daripada segala bentuk gejala sosial selain memupuk masyarakat yang pemedulian serta berkasih sayang. Ini adalah selaras dengan matlaman kedua wawasan Brunei 2035 iaitu ke arah masyarakat yang bersepadu dan berdaya tahan dengan keharmonian sosial dicapai melalui perpaduan masyarakat. Sambutan Hari Keluarga Antarabangsa pada tahun ini bertemakan keluarga dan teknologi baru yang bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai peranan teknologi digital dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan semua. Harga daging lembu dan kerbau naik antaranya disebabkan oleh peningkatan permintaan domestik. Butiran bahan tersebut dimuatkan seketika nanti. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Mac 2021 meningkat 1.8% tahun ke tahun berbanding Mac 2020. Harga makanan dan minuman ringan meningkat 3.6%. Manakala harga bukan makanan meningkat 1.4%. Dalam siaran media Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan peningkatan IHP didorong oleh peningkatan harga dan kos pengangkutan, makanan dan minuman ringan dan perhubungan. Walau bagaimanapun, peningkatan itu diimbangi oleh penurunan harga dan kos pakaian dan kasut, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah dan pelbagai barangan dan perkhidmatan. Kenaikan bagi harga pengangkutan sebahagian besarnya disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor diikuti oleh tiket penerbangan. Sementara peningkatan harga makanan dan minuman ringan didorong oleh kenaikan harga makanan seperti daging lembu dan kerbau, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenaikan harga daging lembu dan kerbau antara lain disebabkan oleh peningkatan permintaan domestik berikutan sekatan perjalanan keluar negara dan juga bekalan import yang terhad. Manakala kenaikan harga sayur-sayuran disebabkan oleh perubahan cuaca yang tidak menentu. Sementara itu, kos perhubungan meningkat disebabkan oleh peningkatan peralatan telefon dan telefaks, khususnya telefon bimbit yang baru diperkenalkan di pasaran dan perkhidmatan telefon dan telefaks, khususnya perubahan dalam harga pakej perkhidmatan perhubungan. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan Mac 2021 meningkat 0.3% berbanding Februari 2021. Indeks makanan dan minuman ringan menurun 0.2%, manakala indeks bukan makanan meningkat 0.4%.
IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Senarai barangan dan perkhidmatan dalam IHP adalah berdasarkan maklumat perbelanjaan purata sebuah keluarga yang diperolehi melalui kajian perbelanjaan keluarga. 9 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes kekal 232 kes dengan kes sembuh 220. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 91 kes. 437 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 18,236 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Dalam kegairahan meraihkan Hari Raya, janganlah hendaknya lunas-lunas yang digariskan oleh syarak diketepikan. Perlu juga diingat, kerajaan ini tidak boleh dicampur baurkan dengan perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan. Kelaziman di negara Brunei Darussalam dalam memeriahkan suasana Hari Raya adalah melakukan amalan ziarah menziarahi dengan tujuan mengeratkan lagi silaturahim. Bagaimanapun, beberapa perkara harus dititik beratkan termasuk waktu yang sesuai untuk berkunjung. Adab-adab berhari raya itu yang mana yang diajarkan dalam Islam, iaitu kita ni hendaklah memberi salam, kemudian kita ni minta izin terlebih dahulu untuk sebelum masuk ke rumah yang diziarahi itu dengan mengetuk pintu ataupun dengan menekan lonceng dengan perlahan-lahan dan tidak keras ataupun memanjang-manjang. Dan juga setelah itu kita hendaklah juga menjaga adab kesopanan kita ni ketika berada di rumah orang yang diziarahi dan memilih waktu yang sesuai untuk berziarah dan sebagainya. Manakala adab-adab yang bertentangan dengan hukum syarak itu pula seperti bersalaman dengan bukan mahram, memakai pakaian menendahkan aurat, berlebih-lebihan dalam berseronok dan berbelanja, bermegah-megah dalam persiapan dan sebagainya. Kerana apa yang diharapkan dari sambutan hari raya sebenarnya bukanlah kegembiraan dan keseronokan, melakukan apa saja yang akan, tetapi yang lebih penting dan utama ialah untuk ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tradisi ziarah menziarahi sesama keluarga dan sahabat handai, ucapan selamat Hari Raya juga menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Auda, kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari kami semua warga sekolah rendah Pak Besar Sungai Kebun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami dari Maktab Menunjukkan Aidilfitri Kebangsaan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mumtaz Collections ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari Pusat Serantau Senior Botek ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari PBNCC ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kami dari Bangka Brotherhood National Association ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hari Raya Aidilfitri disambut oleh umat Islam bukan sahaja di negara ini, malah di seluruh dunia. Seperti lazimnya, suasana malam di bulan Syawal bermandikan cahaya dengan lampu-lampu cucul bergemerlapan yang menggambarkan keceriaan. Hiasan dan kerlipan lampu-lampu cucul menyemarakkan lagi sambutan terbesar dalam kalender Islam. Dalam tinjauan kru RTB, suasana malam di beberapa kawasan komersial diterangi hiasan lampu cucul yang berwarna-warni dalam pelbagai bentuk. Keindahan ini setentunya membangkitkan keceriaan dan kegembiraan serta menyenangkan mata yang memandangnya, khususnya dalam memeriahkan lagi hari kemenangan selepas berpuasa selama sebulan. Rumah-rumah persendirian juga bermandikan cahaya bergemerlapan daripada lampu cucul yang terhias mengikut kreativiti masing-masing. Sebilangan masyarakat di negara ini mempunyai tanda tersendiri dengan penyalaan lampu cucul di rumah yang mana jika lampu cucul masih bernyala, kunjungan masih terbuka. Tahun ini merupakan tahun kedua Syawal disambut dengan suasana amat berbeza. Dengan norma baharu, sambutan Hari Raya Aidilfitri tetap disambut dengan rasa gembira bersama ahli-ahli keluarga tersayang mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Apa yang penting, sentiasalah mengamalkan tanggungjawab sosial untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Bekalan air ke beberapa kawasan termasuk Rancangan Perumahan Negara Maragang, Rancangan Perumahan Negara Tanah Jambu, Taman Perindustrian Selam Bigar dan sekitarnya terjejas susulan kebocoran paim di kawasan tangki simpanan air Terunjing. Kerja kecemasan pembaikan paim kini sedang dilaksanakan. Bagi membantu penduduk yang terjejas, Jabatan Kerja Raya telah menempatkan beberapa tangki air biru di Rancangan Perumahan Tanah Jambu iaitu di kawasan Jalan Benglu Tengah dan Jalan Benglu Barat. Di Rancangan Perumahan Maragang ditempatkan di Taman Rekreasi RPN Maragang, Jalan Wasa Limuru Utara dan Simpang 120 Jalan Wasa Limuru. Penduduk yang terjejas dinasihatkan membawa botol atau bekas air sendiri. Jabatan Kerja Raya dalam siaran akhbarnya memberi jaminan kepada orang ramai bahawa setiap langkah telah diambil untuk menangani bekalan air rendah tersebut dan berusaha untuk melaksanakan pembekalan air kembali seperti biasa secepat mungkin. Bagi pembekalan air menggunakan tangki atau sebarang aduan berhubung pembekalan air bersih, orang ramai boleh menghubungi talian Darussalam 123.